Pernah tak Anda terfikir, macam mana orang yang tangannya kotor penuh dengan lumpur selut boleh tarik ikan bertubi-tubi, sedangkan Anda yang tangannya bersih wangi pakai sabun pencuci tangan jenama mahal, terpaksa duduk termenung dari pagi sampai ke petang tanpa sebarang ketukan pada joran. Bunyi macam tak masuk akal, bukan? Selamat datang ke saluran kita, di mana hari ini kita akan membongkar satu topik yang sangat panas dan sering didebatkan di tepi-tepi tebing Lombong sejak berzaman lamanya. Topik kita hari ini ialah, adakah mencuci tangan dengan lumpur Lombong sebelum memegang umpan itu satu mitos lapuk orang tua-tua yang tak relevan? Atau ia sebenarnya adalah satu rahsia sebenar otai pancing yang disokong oleh fakta sains? Saya berani jamin, selepas Anda mendengar penjelasan dalam video ini, Anda akan faham kenapa selama ini Anda sering pulang hampa, walaupun umpan yang Anda gunakan berharga ratusan ringgit. Jadi, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya Anda satu soalan yang mungkin buat Anda nak marah. Adakah Anda sedar bahawa tangan Anda yang bersih itulah sebenarnya punca utama ikan lari dari umpan Anda? Dalam dunia pancingan darat kita, terutamanya di kawasan Lombong-Lombong Lama, Tasik, dan sungai, ada banyak sangat pantang larang dan petua yang diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Abang-abang sekalian pasti selalu dengar pesanan supaya jangan bising, jangan suluh air guna lampu suluh pada waktu malam, dan pelbagai lagi pantang larang mistik. Tetapi, ada satu tabiat pelik yang sangat sinonim dengan otai-otai pancing tegar. Perasan atau tidak, setiap kali mereka sampai di pot memancing, benda pertama yang mereka akan buat sebelum memegang bungkusan dedak atau cacing adalah turun ke gigi air. Mereka akan kaut sedikit lumpur di tebing, kemudian sapu dan gosok pada kedua-dua belah tapak tangan seolah-olah sedang memakai sabun. Bagi pemancing generasi baharu yang terbiasa dengan kebersihan dan penggunaan cecair pembasmi kuman, perbuatan ini dilihat sangat kotor dan seolah-olah mengundang penyakit. Namun, ironinya, golongan otai inilah yang sentiasa mencatatkan tangkapan yang lumayan. Kenapa tabiat ini terus diamalkan selama puluhan tahun walaupun dunia sudah moden? Adakah mereka sekadar mengikut buta tuli amalan nenek moyang, atau mereka tahu sesuatu rahsia alam yang kita terlepas pandang? Mari kita bayangkan satu senario yang saya pasti hampir semua daripada Anda pernah lalui. Suasana pagi yang cukup sejuk di tepi sebuah lombong lama, kabus masih lagi tebal, terapung di atas permukaan air yang tenang dan sunyi. Anda baru saja sampai, penuh semangat, membawa joran mahal dan umpan yang Anda adun semalaman di rumah. Di sebelah pot Anda ada seorang otai, memakai topi lusuh dan berbaju lengan panjang yang sudah pudar warnanya. Sebelum dia mula memegang dedak atau cacing, apa yang dia buat? Dia akan turun ke gigi air, mengorek sedikit lumpur lombong dari celah tebing, dan menggosok kedua-dua belah tapaknya dengan lumpur tersebut. Anda mungkin pandang pelik. Dalam hati Anda berkata, kotornya tangan orang tua ini, kenapa tak basuh dengan air biasa sahaja? Tetapi selang beberapa minit kemudian, joran otai itu melentur teruk ditarik ikan bersaiz mega. Sedangkan joran Anda yang dipasang dengan umpan import berharga puluhan ringgit langsung tidak diusik ikan. Disinilah timbulnya persoalan yang sangat besar dalam dunia pancingan kita. Adakah perbuatan menggosok tangan dengan lumpur itu tadi merupakan satu mitos karut orang lama? Atau sebenarnya ia adalah satu rahasia sains semula jadi yang sangat mendalam, yang membunuh bau manusia pada umpan? Satu hakikat yang paling susah untuk diterima oleh pemancing modern adalah realiti tentang bau kehidupan harian kita. Coba kita renungkan sejenak apa yang telah tangan kita sentuh sebelum kita sampai ke lokasi memancing. Pada awal pagi, kita mandi menggunakan sabun mandi yang wangi. Kemudian, kita memandu kereta, memegang stereng, mengisi minyak petrol di stesen minyak. Selepas itu kita singgah bersarapan,
Memegang bungkusan nasi lemak, jari kita mungkin terkena sambal, atau kita menghisap rokok dan memegang pemetik api. Semua aktiviti ini meninggalkan lapisan bahan kimia dan bau yang sangat kuat pada pori-pori kulit tapak tangan kita. Apabila kita sampai di Lombong dan terus mengadun umpan dedak atau memasang cacing pada mata kail, segala bahan kimia, bau wangi sabun, bau minyak petrol, dan nikotin rokok tadi akan meresap secara langsung ke dalam umpan tersebut. Ikan di Lombong tidak pernah kenal bau sabun stroberi atau bau minyak petrol. Bau-bauan asing ini adalah amaran bahaya yang sangat jelas bagi hidupan akuatik. Ikan akan merasa curiga, dan akhirnya mereka akan membatalkan niat untuk memakan umpan yang Anda hidangkan, walau sehebat manapun resepi rahasia dedak Anda. Perkara seterusnya yang kita kena faham betul-betul adalah deria bau ikan. Ramai pemancing memandang rendah pada keupayaan hidupan air ini. Untuk pengetahuan abang-abang semua, ikan darat seperti patin, tongsan, dan rohu mempunyai sistem penciuman dan deria rasa yang sangat luar biasa tajam. Mereka tidak mempunyai tangan untuk menyentuh makanan, jadi mereka menggunakan deria bau yang ada pada misai, bibir, dan organ penciuman mereka untuk mengimbas zarah-zarah makanan di dalam air. Kajian saintifik telah membuktikan bahawa ikan mampu mengesan kehadiran asid amino dalam kepekatan serendah 1 bahagian dalam beberapa bilion air. Maknanya, jika ada setitik peluh manusia atau sekelumit sisa lotion tangan yang melekat pada umpan sebesar bola golf itu, ikan boleh mengesannya dengan sangat pantas, sebaik sahaja umpan itu jatuh ke dasar lombong. Bau peluh kita mengandungi asid laktik dan bahan kimia semula jadi yang secara genetiknya memberitahu ikan bahawa ada pemangsa atau manusia di sekeliling mereka. Apabila otai membasuh tangan menggunakan lumpur, mereka sebenarnya sedang meneutralkan asid laktik dan bau kimia tersebut daripada mencemari umpan. Mari kita bedah siasat secara terperinci. Apa sebenarnya sifat lumpur lombong ini? Lumpur dasar lombong atau tasik bukanlah sekedar tanah kotor yang menjijikkan seperti yang kita sangka. Secara saintifiknya, lumpur semula jadi mengandungi partikel tanah liat bentonit dan pelbagai mineral lain yang mempunyai sifat penjerapan yang sangat tinggi. Perkataan penjerapan bermaksud ia bertindak seperti span magnetik di peringkat mikroskopik yang mampu menyedot dan memerangkap minyak, bahan kimia, dan bau-bauan dari permukaan kulit manusia. Apabila seorang pemancing menggosok lumpur pada tangannya, tanah liat tersebut secara aktif akan membuang lapisan minyak peluh manusia, sisa sabun mandi, dan sisa bahan bakar dari jari jemarinya. Ini adalah satu proses detoksifikasi semula jadi yang sangat efektif. Orang lama mungkin tidak tahu istilah sains seperti penjerapan atau bentonit, tetapi melalui pengalaman berpuluh tahun duduk berpanas di tebing lombong, mereka telah merumuskan satu kesimpulan yang tepat. Mereka sadar bahawa tangan yang disalut lumpur akan sentiasa menghasilkan peratusan tangkapan yang jauh lebih tinggi berbanding tangan yang dibasuh menggunakan sabun konvensional. Sekarang kita masuk ke bab penyamaran bau atau teknik kamuflage, yang merupakan salah satu teknik paling penting dalam dunia pancingan. Apabila Anda menggunakan lumpur dari lombong yang sama di mana Anda sedang memancing, Anda sebenarnya sedang memberikan umpan Anda satu lapisan bau tempatan yang sangat dikenali oleh ikan di situ. Bayangkan, umpan dedak Anda yang wangi itu, apabila diuli dengan tangan yang bersalut lumpur tempatan, ia akan menyerap sedikit bau air, bau lumut, dan mineral dari dasar lombong tersebut. Apabila umpan itu dilemparkan ke dalam air dan mendap di dasar lombong, ia tidak akan berbau seperti objek asing yang jatuh dari langit. Sebaliknya, bau umpan tersebut akan bersatu dan berbaur secara harmoni dengan persekitaran semula jadi lombong.
Ikan yang sedang merayau mencari makanan di dasar air akan berasa sangat selesa dan tidak ragu-ragu untuk menyedut umpan tersebut karena ia berbau seperti rumah mereka sendiri. Teknik penyamaran bau ini adalah senjata paling tajam yang selalu digunakan oleh otai-otai tanpa mereka canangkan kepada umum. Mereka biar kita leka dengan botol-botol perisa import, sedangkan rahasia sebenar ada di bawah tapak kaki kita sahaja. Kita juga tidak boleh lari daripada membincangkan isu tabiat merokok di kalangan pemancing. Kita semua tahu, majoriti abang-abang pancing memang tidak sah kalau tidak berasap di tepi air. Menunggu ikan makan umpan sambil menghisap rokok adalah satu kepuasan yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Tetapi, tahukah Anda bahawa nikotin dan tar daripada asap rokok adalah antara agen penghalau ikan yang paling kuat di dunia? Jari jemari yang memegang puntung rokok akan disaluti dengan bau nikotin kuning yang pekat. Jika Anda terus memegang cacing atau menguli dedak menggunakan jari yang sama, bau nikotin itu akan terus melekat pada umpan. Ikan memang sangat membenci bau nikotin ini. Ini adalah satu fakta yang telah diuji banyak kali. Disinilah lumpur lombong memainkan peranan sebagai penyelamat keadaan. Menggosok tangan dengan selut kasar dapat menghilangkan kesan bau nikotin dengan jauh lebih berkesan berbanding hanya membilasnya dengan air tasik. Jadi, jika Anda seorang perokok tegar, petua mencuci tangan dengan lumpur ini bukanlah satu pilihan sembrono, tetapi ia adalah satu kewajiban mutlak jika Anda mahu joran Anda ditarik ikan. Cuba bayangkan pula situasi pertembungan antara dua darjat pemancing di satu lokasi yang sama. Di sebelah kiri, kita ada seorang pemancing modern bersenjatakan joran karbon terkini, reel berharga ribuan ringgit, dan pelbagai jenis cecair pencicah umpan pelbagai warna yang diletakkan kemas di dalam kotak pancingnya. Tangan pemancing ini bersih, disapu dengan lotion pelindung matahari, dan dia sentiasa menggunakan cecair pembasmi kuman. Di sebelah kanan pula, kita ada seorang pakcik tua, hanya menggunakan joran kaca fiber yang berat, mesin pancing yang sudah berbunyi kasar, dan hanya membawa sebungkus dedak ayam campur roti. Pakcik ini tangannya comot berpalit lumpur. Apabila tiba waktu memancing, pemancing moden itu tadi buntu apabila umpannya yang wangi itu langsung tidak dilayan ikan. Sedangkan pakcik tua di sebelah kanan tidak menang tangan melayan tarikan ikan bertubi-tubi. Kesombongan teknologi seringkali tewas dengan kebijaksanaan alam semula jadi. Pakcik itu menang bukan kerana jorannya, tetapi kerana umpannya suci daripada pencemaran bahan kimia manusia yang menjadi penghalang nombor satu dalam memastikan ikan sudi membuka mulut. Selain daripada kelebihan membuang bau, ada satu lagi faktor mekanikal mengapa lumpur sangat penting ketika kita sedang menyediakan umpan, terutamanya umpan jenis dedak atau adunan roti. Tangan manusia, secara semula jadinya, sentiasa merembeskan peluh dan minyak untuk mengekalkan kelembapan kulit. Apabila cuaca panas terik di tepi lombong, tangan kita akan menjadi sangat berpeluh. Jika Anda cuba menguli dan mengepal dedak pada spring atau mata kail menggunakan tangan yang basah dan berpeluh, adunan dedak tersebut akan menjadi terlalu lembek dan susah untuk melekat dengan kemas. Hasilnya, apabila Anda melakukan balingan yang kuat, umpan dedak itu akan berderai dan pecah di udara, atau berkecai, sebaik sahaja ia terhempas ke permukaan air. Anda ingat Anda sedang memancing, rupanya Anda cuma membaling mata kail kosong ke dasar lombong. Dengan menggosokkan lumpur kering atau selut pada tangan, ia bertindak sebagai agen pengering dan pembedak semula jadi. Tangan Anda akan menjadi sedikit kasar dan kering, membolehkan Anda memberi tekanan yang padat dan sempurna semasa mengepal umpan pada spring pancing. Umpan akan menjadi kemas, padat dan tahan lama di dalam air. Namun begitu, dalam kegairahan kita mengamalkan petua otai ini,
ada satu kesilapan besar yang sangat selalu dilakukan oleh pemancing yang baru nak belajar. Mereka main tangkap muat sahaja, mencelup tangan ke dalam mana-mana lumpur yang mereka nampak. Abang-abang kena tahu, tidak semua lumpur di lombong itu adalah lumpur yang bagus. Terdapat kawasan, terutamanya di sudut air yang tidak mengalir, di bawah timbunan daun reput, atau kawasan pembuangan sisa, di mana lumpurnya berwarna hitam pekat dan berbau sangat busuk, seperti telur tembelang atau sulfur. Lumpur jenis ini dipanggil lumpur anoksik, yaitu kawasan yang kekurangan oksigen dan dipenuhi dengan bakteria reput. Jika Anda tersalah ambil lumpur jenis ini dan menggosoknya pada tangan, percayalah cakap saya, Anda baru sahaja membunuh terus peluang Anda untuk menaikkan ikan pada hari itu. Bau sulfur dan gas metana daripada lumpur reput itu sangat bertoksik, dan ikan akan lari sejauh yang mungkin, sebaik sahaja menghidu umpan Anda. Otai yang sebenar tahu membezakan rupa bentuk lumpur. Mereka hanya akan mengambil lumpur tanah liat yang bersih, tidak berbau busuk, dan berada di kawasan air yang mengalir perlahan atau kawasan berpasir. Pernah tak Anda terfikir kenapa fenomena ini lebih ketara apabila kita memburu ikan-ikan bersisik dan ikan dasar berbanding ikan pemangsa? Coba kita buat sedikit perbandingan. Jika Anda sedang mengilat atau memancing ikan pemangsa agresif seperti haruan, toman atau sebarau menggunakan gewang tiruan, isu tangan berbau sabun atau peluh ini tidaklah memberikan kesan yang terlalu besar. Ikan pemangsa menyerang gewang berdasarkan deria penglihatan, pergerakan, dan getaran di dalam air. Mereka menerkam secara refleks pantas, tanpa sempat menghidu mangsanya. Tetapi ceritanya akan berubah secara drastik 100% apabila target Anda adalah ikan dasar, seperti ikan rohu, ikan tongsan, ikan patin, atau ikan lele. Ikan-ikan jenis ini mempunyai gaya pemakanan yang perlahan. Mereka akan menghampiri umpan, mengelilinginya, menyentuh dengan misai mereka, dan menghidu umpan tersebut berkali-kali sebelum membuat keputusan untuk menyedutnya masuk ke dalam mulut. Bagi ikan-ikan perisik yang sangat berhati-hati ini, sebarang bau pelik, walau sedikit pun, akan menyebabkan mereka menguis umpan tersebut dan berlalu pergi. Inilah sebabnya mengapa petua lumpur ini sangat kritikal bagi pemancing dasar. Satu lagi perspektif yang sangat menarik untuk kita sembangkan adalah kesan psikologi petua ini ke atas pemancing itu sendiri. Kadang-kadang dalam dunia pancingan ini, keyakinan diri memainkan peranan yang sama penting dengan kualiti peralatan yang kita gunakan. Apabila seorang otai menggosok tangannya dengan lumpur, dia secara tidak sadar telah melaksanakan satu ritual pribadi yang memberikan dia keyakinan penuh bahwa umpannya kini sempurna dan sedia untuk dimakan ikan. Dengan keyakinan yang tinggi ini, pemancing tersebut akan menjadi lebih sabar, lebih fokus, dan mampu menunggu di port yang sama tanpa cepat melatah atau berputus asa. Mereka tidak akan tergopoh gapah menarik joran setiap 10 menit hanya kerana tiada ketukan. Ketenangan inilah yang selalunya membuahkan hasil lumayan. Sebaliknya, pemancing yang ragu-ragu dengan umpannya akan sentiasa berasa gelisah. Mereka akan sentiasa menukar umpan, menukar perisa, dan membaling umpan ke lokasi yang berbeza-beza, sehingga akhirnya mengacau ketenteraman air di kawasan tersebut. Jadi, secara tidak langsung, lumpur itu bukan sahaja membersihkan tangan fizikal, tetapi juga menenangkan jiwa pemancing di tepi air. Mari kita kupas pula mitos yang mengatakan bahwa menggunakan air sungai atau air tasik sudah cukup untuk membasuh tangan tanpa perlu menggunakan lumpur. Memang betul, membasuh tangan menggunakan air lombong itu jauh lebih baik daripada membasuh menggunakan air pipe yang mengandungi klorin. Klorin dalam air pipe adalah musuh ketat kepada ikan air tawar. Tetapi,
Sekadar membilas tangan dengan air sahaja tidak mempunyai daya geseran atau agen penyerap yang cukup kuat untuk menanggalkan lapisan minyak degil, kesan minyak pelincir mesin pancing, atau bau pekat seperti belacan dan sambal belacan yang kita makan tadi. Minyak tidak akan bersatu dengan air. Jika Anda hanya merendam tangan di dalam air, lapisan minyak wangi daripada sabun mandi Anda akan tetap degil, melekat pada pori-pori kulit. Ia perlukan bantuan agen penyental fisikal. Disitulah fungsi selut dan butiran pasir halus di dalam lumpur lombong. Ia bertindak seperti sabun skrab semula jadi, yang akan mengikis segala bahan pencemar asing tersebut dari kulit Anda. Tangan Anda mungkin nampak sedikit kekuningan selepas itu, tetapi bagi deria bau ikan, tangan Anda sudah menjadi sifar bau asing. Sekarang, mari kita sentuh mengenai suhu air lombong pada waktu pagi dan kaitannya dengan penyebaran bau di dalam air. Pada awal pagi, suhu air lombong kebiasaannya agak sejuk di bagian bawah. Dalam keadaan air yang sejuk, penyebaran zarah-zarah bau umpan akan menjadi lebih perlahan berbanding ketika air panas. Ini bermakna ikan terpaksa datang sangat dekat dengan umpan untuk menghidu dan mengesannya. Apabila ikan berada betul-betul di hadapan mata kail Anda, mereka sangat mudah terkejut dengan sebarang benda yang ganjil. Jika umpan dedak itu diuli dengan tangan yang mempunyai bau lotion pencuci tangan yang tajam, bau itu tidak akan tersebar jauh. Sebaliknya, ia akan terperangkap pekat di keliling bola dedak tersebut. Ikan rohu yang baru nak mencuba merasa dedak itu pasti akan merenjat lari apabila hidungnya terkena bau kimia pekat tersebut secara mengejut. Dengan menggunakan lumpur sebagai penutral semasa penyediaan umpan, bau yang terhasil pada bola dedak Anda adalah sangat semula jadi, lembut, dan tidak memberikan sebarang kejutan kimia kepada sistem saraf sensori ikan yang sedang mencari sarapan pagi di dasar lombong. Ada juga golongan pemancing modern yang mempertikaikan petua ini dengan alasan, kenapa perlu kotor-kotor, sedangkan sekarang di pasaran sudah ada pelbagai jenis sabun khusus untuk pemancing. Ya, memang tidak dinafikan. Sains modern telah berjaya mencipta sabun pencuci tangan yang direka khas untuk menghilangkan bau busuk hanyir ikan dan diklaim tidak mengandungi bahan kimia penghalau ikan. Sabun keluli tahan karat juga banyak dijual di kedai pancing. Walaupun inovasi ini sangat bagus dan terbukti berkesan untuk membersihkan tangan selepas memancing, adakah ia 100% dijamin selamat digunakan sebelum mengadun umpan? Masalahnya, kita tidak pernah tahu 100% apakah campuran sebenar di dalam sabun komersial tersebut. Kadangkala, sabun yang tiada bau wangi pun masih mengandungi bahan pengawet kimia yang ikan dasar sangat sensitif. Oleh itu, bagi otai yang tegar, mereka lebih rela bergantung kepada bahan yang secara semula jadinya serasi dengan ekosistem air tersebut. Mereka pegang pada prinsip yang sangat mudah dan lurus. Apa yang datang dari lombong itu, maka gunakanlah balik benda dari lombong itu. Mudah, murah, dan terbukti berkesan sejak berzaman. Pernahkah kita terfikir bahwa mungkin ada agenda tersembunyi lain kenapa otai-otai sering mempraktikkan amalan sapu lumpur ini secara terang-terangan di hadapan pemancing lain? Di dalam dunia pancingan yang penuh dengan rahasia, resepi dedak dan persaingan senyap, pelbagai taktik psikologi digunakan. Ada satu teori kelakar, tetapi logik di kalangan pemancing. Mereka mendakwa bahawa sesetengah otai sengaja buat-buat sapu lumpur pada tangan dengan gaya yang sangat ekstrim, semata-mata untuk mengaburkan mata pemancing muda yang sedang mengintai taktik mereka. Sambil pemancing muda itu sibuk memikirkan rahsia magis lumpur tersebut, otai itu dengan pantas memasukkan cecair perisa rahsia berharga mahal ke dalam bancuhan dedaknya tanpa disedari sesiapa. Jadi, apabila ditanya kenapa ikan makan tak putus, otai itu hanya akan tersenyum sambil menunjukkan tangannya yang berpalit lumpur dan berkata, rahasianya cuma lumpur lombong, dek.
Ia adalah satu helah silap mata dunia, pancing yang sangat bijak untuk melindungi resepi umpan sebenar mereka daripada diciplak oleh pemancing yang duduk di pot sebelah. Mari kita teruskan perbincangan tentang fisiologi kulit kita. Sadar atau tidak, kulit manusia secara otomatik akan mengeluarkan sejenis asid amino yang dipanggil L-serin. Asid amino ini didapati terembes dengan kadar yang sangat tinggi, terutamanya daripada tapak tangan pemancing lelaki. Kajian saintifik oleh pakar biologi perikanan antarabangsa telah membuktikan secara muktamad bahwa ikan-ikan dari spesies tertentu, terutamanya dari keluarga carp atau Cyprinidae, amat membenci bau asid amino L-serin ini. Bagi ikan, bau asid ini adalah isyarat kecemasan yang menunjukkan kehadiran pemangsa mamalia di dalam air. Jadi, walaupun Anda tidak memakai sabun wangi, tidak merokok, dan tidak memegang stereng kereta sekalipun, hakikatnya tubuh badan Anda sendiri secara semula jadi sedang menghasilkan bau yang menghalau ikan. Inilah jawaban sebenar mengapa basuh tangan dengan air tasik biasa tidak pernah cukup. Lumpur dan tanah liat lombong berfungsi sebagai agen pelindung atau benteng kimia sementara yang menghalang asid L-serin daripada kulit Anda, daripada meresap terus ke dalam gentian umpan dedak atau roti yang Anda sedang uli dengan tekun itu. Sekarang coba bayangkan Anda berada dalam situasi mencangkuk umpan hidup seperti cacing tanah, cengkerik, atau ulat roti. Umpan hidup mempunyai bau semula jadi yang sangat disukai oleh ikan. Cacing tanah contohnya mengeluarkan sejenis lendir dan bau tanah yang sangat membangkitkan selera ikan. Jika tangan Anda berbau sabun pencuci pinggan yang Anda gunakan di rumah tadi, dan Anda menggunakan jari tersebut untuk memegang dan memicit cacing masuk ke mata kail, cacing tersebut akan menyerap bau sabun itu serta-merta. Bau hanyir cacing yang sedap itu akan serta-merta ditenggelami oleh bau limau nipis pencuci pinggan. Akibatnya, umpan cacing Anda tidak ubah seperti seketul plastik bersalut sabun di dasar air. Apabila tangan Anda diselaputi lumpur, Anda bukan sahaja mengekalkan bau asal cacing tersebut, malahan Anda menambahkan lagi bau profil bumi atau tanah yang sangat harmoni dengan habitat asal cacing dan ikan. Keserasian bau umpan, tanah, dan air inilah yang mencipta ilusi hidangan sarapan pagi yang paling sempurna di mata ikan yang sedang kelaparan di dasar lombong. Bagi abang-abang yang suka masuk pertandingan memancing kolam berbayar atau game memancing bulanan, perasan tak suasana di tepi kolam. Semua orang berbaris berhimpit-himpit. Disinilah teknik lumpur ini kadang-kadang dipandang rendah, karena air kolam memancing sudah bercampur dengan pelbagai jenis bahan kimia dedak dan perisai yang sangat pekat. Namun begitu, bagi yang memburu hadiah jackpot ikan terberat, mereka tahu ikan bersaiz mega adalah ikan yang paling lama hidup di dalam kolam itu. Ikan mega ini sudah merasai beratus jenis mata kail dan berjuta jenis perisai umpan. Mereka menjadi terlalu bijak dan berhati-hati. Mereka boleh mengecam umpan yang mempunyai sedikit bau manusia. Pemancing jackpot yang tegar sanggup mengorek lumpur kolam, walaupun sekadar segenggam tanah di celah pasu bunga kolam itu, asalkan tangan mereka dineutralkan sebelum membancuh dedak istimewa mereka. Walaupun air kolam sudah tercemar dengan perisa stroberi, pandan, dan jagung, ikan mega tetap akan memilih umpan yang paling kurang memancarkan isyarat bahaya daripada asid laktik tangan manusia. Itulah perbezaan halus yang memisahkan antara juara yang membawa pulang puluhan ribu ringgit berbanding mereka yang berputih mata. Satu lagi elemen penting yang jarang dibincangkan adalah faktor sentuhan langsung. Apabila seorang otai menguli dedak menggunakan tangan yang kasar, bersalut-selut halus, tekstur adunan dedak itu sendiri akan berubah berbanding jika diuli menggunakan tangan yang terlalu licin bersih.
Zarahan halus pasir dan tanah liat dari lumpur itu akan bertindak sebagai pengikat mikro di dalam adunan umpan. Ia membantu dedak untuk memecah dengan lebih sekata dan mencipta kepulan awan dedak atau cloud effect yang sangat cantik apabila umpan mula terhakis perlahan-lahan di dasar air. Tangan yang terlalu bersih dan berminyak mungkin akan menyebabkan dedak menjadi terlalu keras atau liat, menghalang penyebaran bau perisa dedak dengan efisien. Jadi, selain daripada membuang bau yang dibenci ikan, penggunaan lumpur juga mempunyai kesan fizikal secara langsung terhadap mekanik bagaimana umpan dedak itu beroperasi dan menarik perhatian ikan dari jarak jauh, sebaik sahaja ia mencecah permukaan dasar lombong. Jadi, jika hujung minggu ini abang-abang bercadang nak turun memancing di lombong berhampiran, apa kata kita buat satu eksperimen mudah? Jangan terus percaya cakap saya 100%. Cuba abang pasang 2 batang joran yang sama, gunakan mata kail yang sama saiz, dan bancuh umpan dedak yang sama jenis. Satu bancuhan dedak abang uli menggunakan tangan yang dicuci bersih dengan sabun di rumah. Untuk joran kedua pula, abang turun ke tebing lombong, kaut sedikit lumpur tanah liat yang bersih, gosok tangan betul-betul sampai tangan terasa kesat, basuh dengan air lombong sedikit, barulah abang uli dedak tersebut. Baling kedua-dua joran berdekatan antara satu sama lain dan duduk perhatikan joran mana yang akan menerima ketukan terlebih dahulu. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, ribuan pemancing tegar di luar sana, saya sangat yakin joran nombor 2 yang menggunakan sentuhan tangan berlumpur itu akan melentur ditarik ikan terlebih dahulu. Inilah sains praktikal orang lama. Mereka mungkin tidak mempunyai ijazah dalam bidang biologi marin, tetapi ilmu jalanan dan pengalaman mereka memerhati alam semula jadi adalah kelas pertama yang tak boleh kita pandang sebelah mata. Kesimpulannya, adakah petua membasuh tangan menggunakan lumpur lombong ini satu mitos lapuk atau rahasia sebenar otai? Jawabannya sudah terang lagi bersuluh. Ia adalah rahasia dan senjata biologi sebenar yang sangat berkesan. Perkara yang pada mulanya nampak seperti satu perbuatan yang kotor dan tidak masuk akal, rupa-rupanya merupakan satu mekanisme pertahanan dan teknik penyamaran yang sangat canggih. Otai-otai memancing menggunakan lumpur untuk meneutralkan bau sabun, nikotin, bahan api petrol, dan asid semula jadi daripada badan manusia yang menjadi penghalang utama ikan untuk memakan umpan. Pemahaman tentang perkara sekecil ini sebenarnya mampu mengubah keseluruhan prestasi pancingan Anda. Tidak ada gunanya berhabis duit membeli joran mahal dan resepi umpan dari luar negara, sekiranya tangan Anda sendiri yang menjadi punca ikan menjauhkan diri. Terima kasih kerana sudi menonton dan mengkaji ilmu pancing bersama kami hari ini. Jika Anda rasa video ini memberi nilai dan mengubah cara Anda memikirkan tentang umpan, tolong jangan segan silu untuk tekan butang subscribe, berikan like sebagai tanda sokongan, dan kongsikan video ini di dalam grup-grup pancing Anda. Sebelum kita berpisah, saya ada satu soalan untuk abang-abang semua. Selain daripada petua lumpur ini, apakah petua orang lama atau pantang larang pelik lain yang pernah Anda dengar atau amalkan di tepi lombong yang terbukti menjadi? Tinggalkan komen Anda di bawah. Mari kita meriahkan ruangan perbincangan. Sampai jumpa lagi di video akan datang. Semoga joran Anda sentiasa melentur padu.